بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah radhiyallahu anhu, kata dia, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudhakkiruna fi kulli khamis marrah, faqala lahu rajul, ya Aba Abdurrahman, lawadidtu annaka dzakkartana kulla yawm. Faqala, ama innahu yamna'uni min dhalik anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafata as-sa'amati alaina, atau kama qala, muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengajak di masjid pada tiap-tiap hari Khamis, seminggu sekali. Seorang sahabat Nabi yang cukup terkenal, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni, dia duk buat tazkirah, dia duk mengajak di masjid seminggu sekali hari Khamis. Satu hari satu orang sahabat kata dekat Ibnu Mas'ud ni, dia kata, ya Aba Abdurrahman, lawadidtu annaka dzakartana kulla yawm. Orang ni kata dekat Abdullah bin Mas'ud, dia kata, aku suka kalau boleh kamu mengajak tiap-tiap hari. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi, dia mengajak masjid seminggu sekali. Mai satu orang lain jumpa dia, kau ni kata dekat dia, aku suka kalau hang boleh mengajak tiap-tiap hari. Abdullah bin Mas'ud, bila orang minta dia mengajak tiap-tiap hari, dia kata, ama innahu yamna'uni min dhalik anni akrahu an umillakum. Kata dia, sesungguhnya tak ada benda yang menghalang aku daripada nak mengajak di masjid ni tiap-tiap hari. Dia kata, aku tak ada masalah. Kalau hangpa nak minta aku mengajak tiap-tiap hari, aku tak ada masalah. Tapi, aku takut mengajak tiap-tiap hari itu boleh menyebabkan kamu jadi bosan. Dia kata, kamu jadi jemu. Hangpa nak minta aku mengajak tiap-tiap hari, aku tak ada masalah. Dia kata, tapi takut hangpa jemu. Dia kata, wa inni atakhawwalukum bil mau'izah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha. Dia kata, dan sesungguhnya aku mengajak di masjid ni selang-selang hari ni, aku ikut macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kami dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pun tak pulun sampai tiap-tiap hari. Pasal apa? Makhafatas sa'amati alaina. Sebab Nabi bimbang, Nabi takut kalau kami jemu, yang akhirnya tak mau turun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mengaji agama bukan benda seronok. Ini benda kita kena ingatlah. Mengaji agama ni bukan benda seronok. Maka dengan kerana tu, sama ada kita sedang ataupun kita tak sedang, ada kawan-kawan kita yang satu masa dulu dia lebih sangat pada kita. Lah dia hilang terus sampai tak nampak langsung kita. Ini benda ni jadi. Rupanya yang Nabi SAW bagi ingat dalam hadis ni sungguh rupa-rupanya. Kita melihat dalam soal perjuangan menuntut ilmu ni, ramai yang berjuang dan ramai yang bubar. Ramai. Ada orang dia mengaji ni, dia punya duk mengaji agama ni daripada 15 tahun, 20 tahun dulu. 20 tahun dulu sampailah dia macam tu je. 20 tahun dah dia mengaji ni. Bukan kata baru 2 bulan, bukan baru 2 tahun. 20 tahun dah dia mengaji. Bawa kitab pergi mengaji ni. Daripada 20 tahun dulu sampai malam ni, macam tu je. Istiqamah.
Tapi ada orang dia timbul semusim aja. Dia timbul tu sampai mana pun dia ada, lepas tu dia hilang tu, orang kata resak rasui. Tak tahu pergi mana lah. Kalau dia hilang daripada kuliah pengajian ni, dia pergi mengaji dekat kuliah lain, tak apa. Tapi dia hilang ni, hilang langsung. Sampai kawan-kawan duduk mengaji, tak pernah jumpa dia di mana-mana. Inilah yang Nabi SAW takut. Nabi takut hal ni. Yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, dia kata, makhafatas sa'amati alaina. Nabi SAW bukan tak boleh nak mengajak sahabat dia tiap-tiap hari, pagi, petang, siang, malam. Tetapi Nabi SAW makhafah, takut. Nabi takut as-sa'amati alaina, takut kami ni jadi jemu, jadi bosan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maknanya sesiapa yang menuntut ilmu tetapi tidak bosan, itu tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala bagi pada dia, yang Allah tak bagi pada semua orang. Itu kesimpulan dia. Maknanya barang siapa yang dia mengaji ilmu, dia balik, dia semak balik, tengok dia mula mengaji tahun berapa dulu, tahun bila dulu dia mula mengaji, sampai lah tahun bila, jumlah tengok berapa tahun dah dia boleh duduk sabang mengaji, sujud syukur kepada Allah. Sujud syukur pada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi nak bagi kebaikan pada dia. Maka dia masih lagi jadi manusia yang cinta ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana manusia yang dia bermusim. Dia bermusim, ada waktu nampak dia bersungguh lebih sampai mengalah ke orang lain. Ada waktu dia tinggal terus. Dia kena muhasabah balik diri dia. Dan dia kena perbetul balik mana-mana yang tersilap, yang tak betul, yang salah faham dan sebagainya. Perbetul balik. Yang penting, dia tak tinggal majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Yaqzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna qula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi fa'atilu as-salah wa aqsiru al-khutbah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma berkata, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, inna tula salati rajul wa qisara khutbati ma'innatun min fiqhi. Nabi kata sesungguhnya satu orang laki-laki yang semayang dia panjang, khutbah dia pendek, maka itu satu tanda dia satu orang yang faham agama. Nabi kata macam tu. Nabi kata satu khatib yang duk baca khutbah di masjid, kalau sekiranya dia khutbah dia pendek, tapi semayang dia lebih panjang daripada khutbah dia, maka itu menunjukkan dia satu orang yang faham agama. Nabi kata, fa'atilu salah wa aqsirul khutbah. Nabi kata oleh itu perpanjangkanlah sembahyang dan ringkaskan khutbah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksud dia apa? Nabi SAW nak suruh kita jadi orang bijak. Waktu Jumaat ini waktu sibuk. Waktu Jumaat ini waktu sibuk. Maka janganlah ada khatib-khatib yang mengambil kesempatan pada khutbah Jumaat itu sampai tak tahu nak raih kesibukan orang. Dia pergi hantam khutbah sampai sejam. Khusyuk tentu dah tak ada. Sebab orang duk tengok jam nak masuk kerja. Khusyuk tentu dah tak ada. Ibadat sudah tidak jadi ibadat. Kerana orang yang duk dengar tu hati dah penuh dengan cemohan kepada orang yang baca khutbah. Manfaat sudah tentu tak banyak mana. Sebab apa? Sebab duduk dalam keadaan tidak khusyuk, duduk dalam keadaan nak marah dekat khatib, maka sudah tentulah manfaatnya tidak sebanyak mana. Maka khutbah Jumaat itu adalah baik kalau sekiranya direngkahkan, sebut benda-benda yang perlu. Nabi SAW kata, mana-mana khatib yang membaca khutbah dan dipendekkan khutbahnya dan sembahyang saat lagi dipanjangkan sedikit, maka itu menunjukkan atas fahamnya khatib itu terhadap agamanya. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lebih baik kita bagi satu benda yang tidak panjang tetapi memberi kesan, daripada kita sampai ke satu benda yang berjela-jela langsung tidak memberi kesan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW dia tak suka orang buat kerja, lebih-lebih lagi kerja ibadat ataupun kerja agama,
dibuat dalam keadaan tergesa-gesa, kelang kabut dan sebagainya. Nabi tak suka benda macam tu. Itu sebab dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, annahu dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah, fasami'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran shadidan wa darban wa sawtan lil ibil, fa asyara bi sawtihi ilaihim wa qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas alaikum bis sakinah fa innal birra laysa bil idha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi buat haji. Abdullah bin Abbas ni dia sepupu Nabi, dia sahabat Nabi dan dia sepupu Nabi. Waktu Nabi buat haji, dia sama dengan Nabi. Waktu Nabi ada di padang Arafah, tiba-tiba Nabi dengar bunyi di belakang Nabi ni zajran syadidah. Bunyi seorang jerkah tempik riuh hendak bunyi di belakang. Nabi duduk ada di Arafah nak melakukan ibadat wukuf. Waktu Nabi duduk di padang Arafah tu, Nabi dengar fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran syadidah wa darban wa satan lil ibil. Waktu duduk di padang Arafah tu, Nabi duduk dengar bunyi di belakang tu, bunyi orang cerka, menjerit, riau, tak tentu punca. Wa darban, bunyi ada benda duk pukul, benda kena pukul dan sebagainya. Wa sautan lil ibil, bunyi unta menjerit dan sebagainya. Keadaan macam tu. Nabi tak suka bunyi bising-bising macam ni. Nabi tak suka. Nabi dia tak suka duduk dalam keadaan orang menjerit-jerit. Nabi tak suka duduk dalam keadaan orang jerkah aku. Nabi tak suka duduk dalam keadaan yang tidak tenang, tidak tenteram. Nabi tak suka. Bila Nabi duduk di padang Arafah, Nabi duduk dalam keadaan macam tu. Keadaan orang bising, dalam keadaan bunyi, orang duk pukul, menatang dan sebagainya. Fa'asyara bisawtihi ilaihim. Nabi SAW duk pegang satu tungkat. Nabi tunjuk dekat orang yang ada depan dia. Nabi kata, ayyuhan nas alaikum bis sakinah. Nabi kata, wahai manusia, aku merayu dekat hampa semua, tolong tenang. Nabi kata, alaikum bis sakinah. Aku merayu, aku minta tolong dekat hampa semua, tolong tenang. Jangan duk buat kecoh, jangan duk buat bising, jangan duk menjerit, jangan duk pukul hang aku, jangan duk buat kacau. Aku tak suka benda macam ni. Alaikum bis sakinah, tolong bertenang. Fa innal birra laisa bil idha. Nabi kata, maka sesungguhnya kebaikan dia tak akan mai kalau sekiranya kita nak kalut-kalut, nak cepat-cepat. Kebaikan tidak akan mai. Nabi kata, nak buat apa pun kena fikir, kena tenang, kena berbincang, kena berunding, kita buat elok-elok. Masalah tak boleh selesai dengan riuh rendah. Masalah tak boleh selesai dengan jerkah, jerit dan sebagainya. Masalah tidak boleh selesai dengan maki hamu, ria, tak tentu punca. Masalah hanya boleh selesai kalau semua orang tenang. Boleh duduk, boleh berbincang, boleh cari punca, boleh cari macam mana nak selesai kepada masalah yang timbul. Keadaan akan elok kalau sekiranya dibuat dengan elok. Nabi merayu dekat sahabat dia, alaikum bis sakinah. Nabi kata, tolong, aku merayu dekat kamu semua, tolong bertenang. Jangan duk buat kecoh macam ni. Kebaikan tidak akan mai dalam keadaan kalut-kalut, cepat-cepat, kelam kabut dan sebagainya. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada apa yang kita baca pada malam ini, dapat kita faham bahawa Islam, dia mau semua benda berjalan dengan baik. Nak mengaji agama pun, bila seorang minta dekat sahabat Nabi, minta supaya mengajak tiap-tiap malam. Sahabat kata, aku bukan tak boleh nak mengajak tiap-tiap malam. Abdullah bin Mas'ud, dia kata, aku bukan tak boleh nak memenuhi permintaan hampa suruh mengajak tiap-tiap malam. Tapi Nabi SAW dulu pun tak pulun tiap-tiap malam. Pasal apa? Pasal Nabi takut saat lagi dengan kerana terlampau sangat, kamu jadi jemu, kamu jadi bosan. Nabi SAW juga sabit daripada hadis Nabi SAW yang kita baca tadi, jelas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW tidak suka kepada keadaan bising-bising, kecoh, kelang kabut dan sebagainya. Sebaliknya Nabi suka kepada ketenangan, ketenteraman,
berbincang, berunding dan sebagainya untuk selesaikan apa jua masalah yang timbul. Mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW, kerana apa yang Nabi sebut itu peraturan. Kita ingat tuan-tuan, dalam surah Al-Hajj ayat 32 Tuhan sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sadaqallahul azim. Tuhan sebut dalam Quran, dia kata wa man yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang membesarkan peraturan-peraturan Allah. Barang siapa yang boleh tundukkan diri dia taat kepada perintah Allah, kepada peraturan Allah, fa innaha min taqwal qulub. Maka itu daripada tanda-tanda hatinya bertakwa. Hadis Nabi ini peraturan. Kita dah baca Nabi suruh lagu tu. Kalau kita ikut lagu tu, bermakna hati kita ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bantu kita dalam apa yang kita nak buat hari-hari insya-Allah.